Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah menyatakan suratul Furqan ayat yang akhir, Allah menyatakan orang-orang hamba-hamba Allah yang hamba-hamba kepada Ar-Rahman, itu Allah yang bersifat dengan sifat murah itu, bila dia berjalan yamshuna fil ard, dia berjalan di atas muka bumi ni, dia pergilah mana-mana pun, hauna, dia berjalan rendah diri, rasa banyak kekurangan, walaupun dia hebat, walaupun dia memang hebat lah, sama ada dalam bentuk ibadah, dalam bentuk akhirat dia, dalam bentuk dunia dia hebat. Buat orang yang hormat misalnya kata dia hebat sekali ni, tapi walaupun dia hebat pandang manusia ataupun dia hebat dari sisi dia rajin buat ibadah kepada Allah, bila berjalan yamshuna fil ard, dia berjalan di atas muka bumi ini dengan hauna, dengan penuh lembut, penuh dengan lemah lembut, hauna, dengan rendah diri. Kalau kita tafsir diterjemah hauna ni dengan rendah diri, rendah diri. Kalau sifat tawaduk ni banyak. Sifat tawaduk ni, tawaduk tu bahasa Arab rendah diri. Khadha rendah diri juga, tapi khadha istilah kita dengan Allah. Istilah dalam Al-Quran dalam sembahyang panggil khadha. Ada panggil itu tawaduk dalam sembahyang. Hendaklah kamu tawaduk dalam sembahyang. Orang panggil istilah kita dengan Allah dalam Al-Quran dalam sembahyang, kita hubungan Allah dengan khadha. Jadi hauna di sini sifat rendah diri juga. Maksudnya rendah diri juga, cuma beza sikit, dia berasa semua. Berasa semua. Itu melazimi, ai lazima anil tawaduk, dia sentiasa melazimi semua. Dia berjalan sini berasa kurang, aku kurang, walaupun tengok kita banyak harta, banyak ilmu, banyak apa lagi keturunan, anak banyak agama, hebat, suhu, macam-macam punya Allah bagi kepada kita. Jadi haula di sini hamba Allah yang bersifat dengan sifat itu hamba Allah kepada Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, itu dia berjalan yamshuna fil ardi hauna, dia berjalan di atas bumi di wasa tawaduk semua, di wasa tak sombong diri dia tu. Sentiasa berasa kekurangan yang ada pada diri dia. Dia berasa hina pada diri dia. Dia akan bertemu dengan Allah, dia rasa ni, dia berasa sombong. Menyebabkan dia berjalan di atas muka bumi ni berasa rendah diri semua. Itu maksudnya dah sombong lah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila dia berhadapan dengan orang jahil, orang jahil kata macam-macam pada dia begini-begini, salama, dia selamat, dia sudah jalan, tak kisah, tak carilah salama ni selamat. Maknanya dia ucap selamat, maknanya dia tak cara, dah ambil peduli apa orang jahil kata begini-begini, sebab guna. Sayyidina Ali kata Allah wajahnya tekan, kamu layan orang yang bodoh, kamu akan menjadi bodoh juga. Maka berpandukan kepada ayat itulah iman Sayyidina Ali kata Allah wajahan, dia kata begitu. Itu. Jadi itu perbezaan antara orang yang takabur dengan orang yang tawaduk, seperti mana Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Itu antara yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jika daripada binatang sekalipun, maka itu mutakabur, tetapi sayukiranya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu iaitu bagi orang yang mulia kepada Allah pada negeri akhirat, iaitu orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum, artinya dan sesungguhnya orang yang lebih mulia
di sisi Allah daripada kamu itu ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif rahimahullah taala menyatakan, barang siapa melihat akan dirinya mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah, jika daripada binatang sekalipun dia dikatakan orang takabur juga. Walaupun binatang, sahabat hatu ulama Imam Ghazali cara sampai hatu tu dapat. Dengan manusia kita tak boleh. Itu apatah lagi dengan manusia. Dengan binatang, kalau kita ada sifat sombong dengan binatang pun tak boleh. Sahabat hatu ulama buat. Kerana hidup di atas muka bumi ini tidak ada istilah untuk sombong. Hatta dengan binatang sekalipun, binatang maka sepak gitu binatang misalnya itu bencinya dia kepada binatang sekalipun. Pada binatang kita akan, tapi dia merupakan makhluk Allah. Sebab tu orang yang beriman seperti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang kita baca tadi, dia akan berjalan ke bumi ini ditengok dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan Allah. Semua Allah jadi comel kata orang yang duduk tu hanya pandangan kita, tapi di sebalik Allah jadi tu ada hikmah kata. Ayam Allah Ta'ala buat begitu, itik Allah buat begitu, manusia begini, manusia Melayu Allah Ta'ala buat begini, manusia Negro Allah Ta'ala buat begini, manusia masalah Allah Ta'ala buat begini. Semua Allah buat berbagai-bagai itu tidak lain tidak bukan Allah nak menjadikan seperti mana disenakkan di Imam Qurtubi dan tafsirnya berkaitan dengan hauna. Di situ juga perbahasan lama panjang. Allah menjadikan semua di atas langit ini, di atas bumi ini, supaya manusia rendah dengan kerdinya tu. Macam orang pergi laut, orang pergi ke laut lah, orang pergi ke laut. Tu dia duduk atas kapal, awak pagi duduk tengah-tengah laut. Dia tengok masa kerti saja, tengok air di sekeliling dia penuh, dia sebuah kapal terbengkuk kecil saja. Tu masa kerti. Maka begitulah Allah dah kira dengan siapa saja, lebih-lebih lagi dengan manusia. Dia berasa rendah diri, tawaduk, tak sombong. Bila kurnia Allah Subhanahu wa taala sampai kepada dia kata hadza min fadli rabbi, belum ini suatu kurnia Allah. Dia kata begitu. Betul Rasulullah SAW bila sesuatu mari, suatu kelebihan bagi kamu, bentuk harta, bentuk ilmu, bentuk keturunan, bentuk macam-macam lagi bentuk, maka katakanlah olehmu hadza min fadli rabbi, bermula inilah suatu kurniaan kelebihan daripada Tuhanku. Tu hanya ucap gitu. Maksudnya Allah beri kelebihan kita situ. Allah beri kelebihan kita boleh makan. Ada orang boleh makan. Allah beri kelebihan kita boleh makan pisang misalnya. Ada orang boleh makan pisang 10 orang ke macam-macam lah, cimani gini. Tapi kita Allah boleh beri makan bisa contoh, atau makanan-makanan lain lagi. Berbandingan sentiasa disuruh kita buat ukuran. Maka kita lihat aku boleh makan, alhamdulillah. Dan katakanlah hadza min fadli rabbi, apa lagi bentuk harta ke, bentuk ilmu ke, begitulah. Semua itu adalah kurniaan kelebihan yang Allah beri kepada hamba-hambanya. Sebaliknya hamba yang beriman, hamba-hamba Allah, tadi sifat tadi dia berjalan dengan tawaduk, rendah diri. Sebaliknya hamba-hamba yang dibenci oleh Allah, bila Allah beri sesuatu, harta benda, ilmu, apa lagi, berbagai-bagai bentuk lagi, dia berjalan dengan penuh sombong. Na'udzubillah misali. Itu yang hamba Allah yang Allah benci. Dan sejarah telah bukti bagaimana Fir'aun, Qarun, tu banyak lagi kisah-kisah terdahulu, umat-umat terdahulu yang binasa disebabkan mereka ini sombong. Hatta iblis sekalipun, hatta iblis pun disebabkan sombong Allah binasa. Na'udzubillah misali. Qala musannif rahimahullah ta'ala, tetapi sayugianya engkau ketahui bahawasanya kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah. Yaitu kata musannif rahimahullah ta'ala, sayugianya sepatutnya, semolehnya, comelnya engkau ketahui bahawasanya kemuliaan itu bagi orang yang memuliakan Allah
pada dunia akhirat. Sepatutnya kamu kena tahu, kata musannaf, ialah orang kemuliaan itu orang yang mulia kepada Allah. Orang yang mulia memuliakan apa surat Allah tentang akhirat. Allah suruh gini, dia buat. Allah larang gini, dia tinggal. Allah suruh, ya, dia buat. Allah larang, dia tinggal. Maka itulah dikatakan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menyatakan dalam Quran, inna akramakum 'indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah menyatakan sesungguhnya orang yang lebih mulia daripada kamu kepada Allah ialah orang yang bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang mulia. Inna akramakum, itu sesungguhnya, itu isim inna, itu akrama, itu dah cukup lagi wa mayulah isim tafsir akrama diidhafah dengan itu komen mufasir itu akramakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia sungguh kan ni, memang mulia sungguh. Mana orang di sisi Allah ialah orang bertakwa. Waktu kalau hanya itu Allah beri berbagai-bagai nikmat tapi tidak mulia, tak jadi apa juga. Kita tengok Abdullah ibn Mubarak, seorang yang Allah beri kelebihan dia hebat, tapi dia cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Abdullah ibn Mubarak. Kalau kita lihat ada kita khusus sahabat al-awliya, hidatul awliya. Abdullah ibn Mubarak, Allah beri, jangan Allah beri kepada seorang ini. Mana? Kaya. Abdullah Mubarak ni kaya. Ulama hadis hebat. Dia sebelum daripada Imam Syafi'i hebat. Abdullah Mubarak, dia banyak mimpi Nabi. Dia pernah mimpi tentang Iskan yang telah kita cerita dah, Iskan. Tapi dia Abdullah Mubarak ni seorang yang tawaduk. Kalau ada satu sifat sombong nanti hari ini, dia menangis, dia mengadu kepada Allah, dia menangis. Dia Abdullah Mubarak ni selalu mimpi Nabi. Hatta dia mimpi suatu hari dia tidur di Masjid Nabawi. Dia mimpi bahawasanya mereka berdialog bahawasanya 40,000 orang yang mengerjakan haji dan umrah pada tahun ini, semua Allah Ta'ala dah terima. Disebab lalu dia pun keju. Biasalah kalau kita mimpi, kita pun tidur balik, kita mimpi balik, kita pun tidur, dia pun mimpi balik. Pada tahun itu lain pula Allah Ta'ala sudah terima ibadah haji tersebut disebabkan seseorang yang kita cerita dah, sebabkan Iskan. Lalu dimimpi kita dalam kisah itu, mimpi Rasulullah SAW bagi tahu kepada Abdullah Mubarak, kamu carilah seorang Iskan. Disebabkan tukang kasut inilah Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk haji Baitullah al-Haram. Itu zaman tu orang ketika orang hafal Quran, orang semaya tahajud, bukan baca kuliah Allah saja. Ketika tu orang semaya tahajud baca 13 juzuk, 12 juzuk, banyak dalam bacaan tu, tinggi lama, hebat. Ketika itu Allah Ta'ala dah terima. Tapi Allah Ta'ala terima sebabkan lalu dia berjumpa dengan seorang Iskan tu di blok Iraq. Dia ketuk itu, dia cari tanya orang, kenal tukang kasut sekian-sekian gini-gini, orang kabar rumah dia situ. Lalu ketuk itu beri salam, siapa? Dia pun aku ialah Abdullah Mubarak. Keju kawan itu, losyek. Ulama besar bagi depan tangga dia, keju. Memang keju, kita pun keju. Kalau ulama besar bagi depan tangga kita, aku nak tanya, aku mimpi bahawasanya semua Allah Ta'ala dah terima ibadah haji, tapi sebab kamu Allah Ta'ala terima. Apa kamu buat sebenarnya? Kata Iskan itu, aku tak buat apa. Cuma suatu hari isteri aku ni mengandung. Isteri aku mengandung ni, isteri aku ngidam. Dia baru pada bulan-bulan daging gitu. Lalu aku jalan lah. Aku cari jiran-jiran aku, siapa bulan daging masa-masa gini ni. Dah lah isteri aku mengandung, ngidam. Nak rasa daging ni, aku cari-cari, aku jumpa rumah. Jumpa rumah tu, aku lihat dalam rumah tu bulan daging. Dulu lagi. Ketika itulah aku tanya pada dia, aku nak Siti, sebab isteri aku mengandung nak Siti.
Maka kata perempuan itu anak dia amat, perempuan janda, anak amat. Dia kata halal indi wa haramun wa ara indakum. Itu halal bagi aku tapi haram di sisi kamu. Kata istri kenapa? Ini dia cerita kepada Abdullah bin Mubarak. Bila itu dia tanya, haram kerana anak-anak pun makan gula daging, tapi aku cuba makan keledai. Aku bersih-bersih aku gula kerana bapa anak aku ni nak makan daging begitu lama dah makan ni. Jadi haram bagi kamu, halal bagi aku. Perempuan susah. Tapi ketika itu kata Iskan tukang masuk ni, ketika itulah aku bagi duit aku. Aku nak pergi haji ke Baitul Haram 40 tahun aku kumpul. Aku bagi perempuan untuk selalu hidup dia begini. Dan aku niat supaya aku dapat pahala haji yang umrah. Ketika itu Allah menerima segala bentuk. Mana dia peduli tentang itu, tentang kesusahan itu saudara dia. Hari ini kita lihat di Palestin ke di mana-mana saja umat Islam susah. Negara-negara ada hari ini apa dia buat sekarang ni? Apa dia buat? Kaya dengan minyak. Allah Ta'ala beri kekayaan, tapi bahkan masuklah Yahudi dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Qadning tukang kasus Iskan ni sanggup dia tolong perempuan ini. Allah menerima segala bentuk. Banyaklah kisah Abdullah bin Mubarak. Cuma kita nak cerita ya, Abdullah bin Mubarak ni dia kaya. Dia hebat. Dia kaya, dia pemurah. Ini Abdullah bin Mubarak. Itu kelebihan Allah beri kepada dia. Orang pergi haji Abdullah dia sapa dan sebanyak lagi lah Abdullah bin Mubarak itu Abdullah bin Mubarak. Yang kedua dia pandai main pedang. Zaman dulu ketika peperangan Rom, biasalah dulu perang dulu dia kena lawan sesama-sama dulu. Ketika itulah Abdullah bin Mubarak dia tutup muka dia. Dia pergi belakang. Dia main pasal seorang mati, orang kata musuh, dia pandai. Lepas tu dia lari jauh, dia pun bawa buka muka dia. Tu ketika tu orang tanya, Abdullah bin Mubarak punya perang tadi hebat, dia pandai main pedang. Abdullah bin Mubarak itu dalam kisah-kisah kita ada banyak cerita di Jakarta, menceritakan kisah Abdullah bin Mubarak. Bila ditanya kenapa Abdullah bin Mubarak, dia kata aku tutup muka aku kerana aku berpegang berjihad di jalan Allah kerana Allah SWT. Aku tak mahu ada sifat sombong, sifat kerana aku diciptakan untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa rendah diri. Dia kata begitu. Ketika itulah pada kisah dia. Ketika itu dia hantar surat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ketika itu berada di Madinah. Ahli ibadah, sentiasa menangis. Orang alim, Fudail bin Iyad hebat juga. Ulama besar lahir Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, kenapa dia hebat? Fudail bin Iyad. Ketika itu Fudail bin Iyad seorang ulama besar juga berada di Madinah. Fudail bin Iyad ni ahli ibadah. Maka masyhur dalam kitab-kitabnya dia atau surat kepada Abdullah bin Mubarak atau surat kepada Fudail bin Iyad, dia kata ya abidainil haramaini law aqsartana la'alimtana annaka ibadatuk. Dia kata wahai orang-orang yang beribadah di tanah haram, kalau di dalam itu kalau kamu tengok kami, kamu akan tahu kamu di dalam ibadah itu kamu bermain-main. Tetapi pipi-pipi kami dibasahi dengan air mata, sedangkan leher-leher kami bergerak, sedangkan pipi-pipi kamu dibasahi dengan air mata dan leher-leher kami bergelombang dengan darah. Tak kala kamu diwangi-wangikan dengan minyak akar pada baju kamu, maka tetapi pada orang yang kami debu-debu di medan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad dengar itu menangis. Fudail bin Iyad jihad sekali. Dapat tu dah boleh. Buat ibadah saja dah boleh, baru tak dalam diri tak ada nak meninggikan syiar agama Allah tak boleh. Buat ibadah saja. Tentang urusan negara siasat dan sedap cara tak boleh. Ni Abdullah bin Mubarak atau surat pada Fudail bin Iyad, ulama hebat nangis. Tu ketika itulah itu dia pegang sekali Fudail bin Iyad, dia pegang hebat banyak kisah dia. Jadi nak cerita kepada kita
Putih benda iya ketika itu ada kata ulama, ada dia kata apalah Allah Mubarak ni gini-gini. Dia ulama yang hebat juga. Dia menerima apa ketuaan dari Abdullah bin Mubarak yang hebat pakar hadis itu Abdullah bin Mubarak. Dia kata ulama buat kajian bahawasanya dan seorang ulama yang hebat tak sombong sikit pun. Ilmu banyak. Begitu juga Abdullah bin Mubarak kaya, pandai main pedang, hebat, alim lagi Abdullah bin Mubarak. Tapi sentiasa dibilangi, dia bimbang. Apa yang disebut dalam hadis lain, dalam kisah lain, aku bimbang apa kurniaan Allah Subhanahu wa taala beri kepada aku bimbang, aku ada sifat sombong. Sebab itu hebat. Sebablah Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat Abdullah bin Mubarak cukup hebatlah kalau kita baca jauh-jauh dia. Semua para itu pejuang-pejuang Islam di kalangan para ahli ulama ataupun akhirat siapa saja, mereka ini sentiasa ada sifat rendah diri. Ini beza. Kita beza. Semua orang ni, orang Islam kadang-kadang beza. Dengan orang kafir, nak pula berilah ruang, tak boleh berilah ruang kepada Palestin begini-gini lah. Dengan Islam, tu bergerak. Dengan umat Islam gini-gini. Hamas, Al-Qassam, pengganak gini-gini. Tengok. Itu orang Islam tu. Dengan orang kafir, ya. Betul-betul. Dengan orang Islam, tak boleh penunggang agama, permain agama gini-gini. Tengok. Itu beza. Ulama hebat. Kita sesama Islam disuruh sentiasa rendah diri dan berkeras dengan orang kufar yang sentiasa nak memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ada orang ini baru mulia. Sebab itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sajuganya engkau iktikad bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah, dan hendaklah engkau lihat bahawa seorang yang terlebih mulia daripada dirimu, dan engkau dan qul musannif rahimahullah taala. Jadi kata Syekh Abdul Somad Al-Bani nakal bin Ghazali, sajuganya engkau iktikad dan diri mana letak semua hati. Iktikad mana letak semua hati ni biar bahasa hina Allah beri berbagai-bagai bentuk punya bahasa hina dia segala makhluk, dan hendaklah engkau lihat seorang yang terlebih mulia daripada dirimu. Tengok orang tu biar kita rasa mulia dia, kita rasa kagum dia. Maknanya biar rasa begitu. Maknanya tengok orang molek tak, jangan tengok orang munafik yang sentiasa bercakap syaitan Allah, kagum dia, kita kena mulia dia. Itu tak betul. Pula tu ni kita tengok orang ahli ibadah, cuma surah kita, orang masjid, orang baiklah kita gawai biar kita rasa rendah diri. Itu tidak antaranya. Maka kata olehmu, maka engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil. Bagaimana pula Imam Ghazali ajar, bila kita tengok kanak-kanak ni, cara nak didik hati kita ni biar ada sifat tawaduk ni. Maka kata olehmu dalam hatimu bahawasanya kanak-kanak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Bila kita tengok kanak-kanak, kita kena kata iaitu bahawasanya kanak-kanak ini tidak buat maksiat pada Allah. Aku ni hari-hari buat maksiat pada Allah. Tu sentiasa kamu patuh perintah Allah. Kanak-kanak tu bersih. Kita pandang mulia pada kanak-kanak tu. Dan aku berbuat maksiat pada Allah, maka tiada syak lagi bahawa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada aku. Begitu. Kita tengok kanak-kanak, kita rasa kanak-kanak ni tak ada dosa, aku dia tak ada dosa, aku ni buat maksiat semua, dan tidak syok lagi kanak-kanak ni lebih mulia daripada aku. Pandang kanak-kanak tu. Dan jika engkau lihat akan orang yang tua daripadamu, maka engkau kata dalam hatimu bahawasanya orang ini berbuat ibadah akan Allah dahulu daripada aku, dan maka tiada syok lagi bahawasanya ia terlebih mulia daripada aku. Tengok orang tua pula, orang tua daripada kita tengok, kita kena kata dalam hati kita, betulnya dia lebih lama daripada aku hidup, aku ni baru lagi, dia ni lama hidup, orang tua daripada aku ni, dia ni banyak ibadah daripada aku ni, maka tidak syok lagi dia ni lebih mulia daripada aku. Tengok gitu. Tengok orang tua, pandang gitu. Dia ni banyak pengalaman hidup ni, banyak ibadah. Tu. Lalu bila hati kalau kita tengok orang tua tu, rajulan zada ibadah,
Bila-bila lagi kalau kita tengok seorang laki-laki dan seorang tua tu, dia buat ibadat. Aduh, masjid, surau, ibadat sini. Tu lebih lagi. Tu mana kita pandang dia tu lebih banyak ibadat pada kita, supaya hati kita ni sentiasa rendah diri. Dan jika engkau lihat akan orang alim, maka engkau kata dalam hatimu bahawasanya orang ini diberi oleh Allah Ta'ala akan ilmu yang tiada diberi akan daku, dan sampai kepada ilmu yang tidak aku ketahui akan dia, maka tiada syok bahawasanya mereka itu lebih mulia daripada aku, betapa menyamai aku akan dia. Jadi itu pula bila kita tengok orang alim, para ulama hebat-hebat tubuh, para ahli ulama, kita kena pandang hancur dalam hati kita ni. Kita kata dalam hati kita bahawasanya orang ini Allah beri ilmu banyak pada dia, hebat Allah beri ini, dan tidak diberi pada aku dah sampai tahap ni ilmu, sampai kepada ilmu yang mana yang tiada aku ketahui, aku dah tahu ilmu ni, maka tiada syok lagi bahawasanya mereka itu lebih mulia daripada aku, betapa menyamai aku. Jadi macam mana aku nak lawan ulama, macam mana aku nak cerca ulama, macam mana aku nak cerca para ulama tu guru, ilmu yang hebat, dia tu Allah beri berbagai bentuk ilmu kepada dia, macam-macam. Adakah aku nak pelekeh dia lebih mulia daripada aku, pandang gitu. Ada hati tu, Allah beri ilmu tu. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, tengok orang jahil pula, bagaimana? Maka kata olehmu di dalam hatimu bahawasanya orang ini berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan ilmuku, maka tiada syok lagi bahawasanya aku ini terlebih salah kepada Allah dan terlebih jahat, dan tiada diketahui dengan apa, iaitu dimatikan akan daku, dan apa dimatikan akan dia. Naqal musannif rahimahullah ta'ala. Bila kita tengok orang jahil pula, tak boleh pandang hina tengok orang jahil. Tengok orang jahil ni, bila kita tengok orang jahil ni, kita ni Imam Ghazali nak ajar hati kita supaya kita ni sentiasa tawaduk ni, supaya kita tak pelekeh orang. Mana bila tengok orang jahil, katakanlah bahawasanya orang jahil ni buat maksiat ni dengan kejahilan dia buat maksiat dengan kejahilan dia. Aku ni buat maksiat pada Allah ni dengan aku tahu halal haram, tapi aku buat juga, maka tidak syok lagi bahawasanya aku lebih jahat, aku lebih salah kepada Allah. Aku ni tahu ilmu, tahu tapi juga saja salah juga. Orang jahil itu pandang dengan kejahilan dia, tapi dia itu aku ni buat maksiat pada Allah akan aku tahu, dan tiada diketahui dengan apa matiku. Aku bimbang, aku tahu ilmu, tapi kalau aku mati ni apa Allah Ta'ala aku buat pada aku, dan apa dimatikan dia. Kalau orang jahil itu mati, tiba-tiba dia dah bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala kapung dia, bersih dia. Kalau dia dah taubat pada Allah, ni orang jahil ni, aku tahu tapi aku buat maksiat juga pada Allah. Tu nampak tu. Bagi biar ada rendah diri, sentiasa Imam Ghazali ajar diri kita supaya ada sifat itu, tak boleh pandang rekeh pada orang. Dan barangkali ia taubat, dan barangkali atau pada kata hubungan berkaitan dengan orang jahil lagi. Dan barangkali ia orang jahil ini taubat daripada buat maksiat ni, maka diampun Allah Ta'ala dosanya. Jadi orang jahil ni kalau dia taubat kepada Allah Ta'ala ampun dosa dia ni, kalau dia benar-benar ampun, maka dia itu mati dalam kebatikan. Jadi dia mati dalam kebaikan lah. Yang bunuh 90 orang tu, 99 orang tu, bunuh orang tu, masuk syurga tu, kerana dia betul-betul taubat kepada Allah, keinsafan dia tu. Dan maka mati ia dalam kebatikan. Dan barangkali aku ni berbuat maksiat, maka mati dalam kejahatan. Jadi aku ni orang tahu ilmu, tahu sedikit halal haram ni, tiba-tiba buat maksiat juga ni. Kalau mati ni, mati dalam kejahatan ni, biar mari begitu dalam diri tu. Dan jika engkau lihat akan orang kafir, maka kata olehmu dalam hatimu bahawasanya orang ini tiada aku ketahui akan dia, mudah-mudahan dia masuk Islam dan mati dalam Islam dan dapat bahagia dan diampun Allah Ta'ala baginya segala dosanya. Begitu juga kita dengan orang kafir. Bukan kalau dia kafir menggadaikan prinsip agama Islam itu sendiri, tak, kita tak betul. Tengok pada orang kafir, orang kafir ni
kita kena hadir dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan ini masuk Islam lah. Comel dah cakap Islam, buat dalil Quran ini, comel dah duduk sama dengan setengah tu kadang-kadang duduk bersama dengan Islam. Comel dah, mudah-mudahan kita doa, jangan pandang dia. Dan doa dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan dia ni masuk Islam. Tu nampak dia tu bagi bantuan kepada bantuan di Palestin, hebat dah tu. Sebuah negara saya kata, ya Allah beri petunjuk pada dia, minta Allah beri petunjuk pada orang itu orang kafir tu, tak kira pemimpin kafir ke pemimpin orang Islam, orang lain ke, tak kira ataupun orang kafir biasa ke, minta sama ya Allah mudah-mudahan dia masuk Islam ni, dia mati dalam Islam dan bahagia mudah Allah ada ampun dosa dia. Sebab kalau Allah ampun orang kafir, ketika dia dapat masuk Islam, maka dia seperti tanah-tanah yang bersih, seperti kanak-kanak baru lahir kalau dia masuk Islam. Itu di antaranya, itu di antara diajar Imam Ghazali sikit sebanyak supaya dapat mendidik hati kita, tengok sesuatu bila fikir pada hati kita tentang seseorang yang kita pandang itu. Al-Faslu Tasi'u fil Ujum, bab fasal yang ke-9 pada menyatakan ujub pula. Jadi sekali ini dulu lah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kali ini menjadi manfaat semua. Mudah-mudahan Allah SWT semoga semua rahmat kita, panjang umur kita dengan ibadah dan taat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.